أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Lembaga Masjid An-Nur Taman Maju Tuan Haji Ahmad Kamid serta ahli-ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam serta pegawai syarak, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menganugerahkan kepada kita kesihatan dan kelapangan masa. Untuk memulakan pengajian melalui talian video ini, kita mulakan dulu dengan membaca suratul Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari diberkati oleh Allah dapat kita fahami dan dapat kita amalkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kesempatan ini kita akan menyambung pengajian kita melalui kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman dalam persoalan atau tajuk larangan menipu, membelik dan mengelirukan. Oleh itu, kita adalah berhati-hati sekali. Jangan sampai kita menipu, membelik atau melirukan orang, ataupun sengaja menutup dan menyembunyikan keaiban atau kecacatan barang yang hendak diperniagakan. Kerana yang demikian itu amatlah keras larangan dan pengharamannya di sisi agama. Perniagaan serupa itu tidak sah dari asalnya. Kerana pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawat pasar Madinah, menemui seorang penjual yang menjual barangan mereka. Lalu Rasulullah melihat barang itu kelihatan cantik di sebelah atasnya. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam barangan itu dan didapati di sebelah bawahnya tidak baik, basah. Baginda pun berkata kepada si penjual itu dengan katanya, "Ya sahibut ta'am, ma hadha?" Faqala asabtul sama, yakni yamtiru. Faqala alaihi salatu wassalam, "Halla ja'altuhu zahiran hatta yarahu an-nas. Man ghassana falaysa minna." Artinya, wahai penjual, apa ini? Jawab penjual itu, barangan ini tadi terkena hujan, jadi tentulah ada basahnya. Kata baginda lagi, mengapa tidak
kamu letakkan barang yang basah itu sebelah atas supaya pembeli dapat melihatnya. Lalu baginda menambah katanya, barang siapa menipu kita bukan dari kalangan kaum muslimin. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang menipu dalam jual beli, Rasulullah tidak mengaku sebagai umatnya, tidak mengaku sebagai seorang Islam. Oleh itu, elakkanlah daripada sebarang cara penipuan. Dengan apa cara sekalipun, jangan kita menjual barang dengan niat nak menirukan pembeli, pelanggan, dengan mempamerkan, menghiaskan barang itu kelihatan cantik, tapi sebenarnya barang itu tidak cantik. Dari luar saja kelihatan cantik, di dalamnya adalah tidak elok. Oleh itu, ini satu penipuan. Lebih-lebih lagi kalau campur adukkan di antara barang yang original, barang yang asli dengan barang yang tiruan dan mengelirukan orang. Di sini satu penipuan yang dilarang oleh agama. Dalam riwayat lain pula, baginda terlihat setengah makanan itu tidak baik. Baginda berujar, baginda mengatakan, mengapa kamu tidak asingkan yang baik ini dengan yang tidak baik? Yang baik letak sebelah, yang tak baik ini sebelah, supaya mudah dilihat oleh pelanggan, pembeli. Kemudian baginda mengatakan, siapa yang menipu kaum muslimin bukan orang Islam. Ini satu amaran yang keras. Jangan kita berusaha dalam usaha berniaga nak melariskan, nak melakukan barang yang dagang kita cuba meniru pengguna dengan cara-cara yang tertentu. Seterusnya baginda SAW bersabda, Al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa bainana burikal lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katmana muiqat barakatu bai'ihima. Artinya, kedua orang penjual dan pembeli diberi pilihan selama mereka belum berpisah di tempat jual beli itu, kerana kiranya keduanya jujur, masing-masing menerangkan, masing-masing penjual dan pemberi menerangkan keadaan barang yang dijual itu supaya diberkati penjualannya. Dan kiranya keduanya berdusta dan menyembunyikan keadaan barang itu, nescaya terangkatlah keberkatan dalam jual beli. Dalam masalah penipuan, dalam apa cara sekalipun, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dinyatakan tadi. Tidak boleh menjual suatu barang yang cacat kecuali sudah jelaskan kecacatan, keaiban barang itu satu persatu. Kiranya tidak diterangkan keaiban barang itu, dan ada pula di antara yang menyaksikan jual beli itu seorang yang mengetahui keaiban barang itu, makalah yang menjelaskannya. Kemudian menurut petunjuk dari sebuah hadis, dan perkara itu dikira sebagai peringatan yang wajib. Para orang-orang salaf, mereka menjual barang sesuatu, kalau barang yang itu ada cacat, diterangkan dengan jelas. Pernah seorang penjual unta, lalu dijualnya unta itu kepada pembeli. Tiba-tiba dia teringat bahawa untanya itu ada
kecacatan pada kakinya yang sukar dilihat dan tidak nampak cacat, sakit ketika berjalan. Setelah diangkat jual beli, penjual itu memanggil semula pembeli, kan dia terlupa nak menerangkan. Memanggil semula pembeli, lalu dinyatakan, ditanya kepada pembeli itu, unta ini kamu nak gunakan untuk kenderaan atau hendak disembelih makan dagingnya? Jawab pembeli itu hendak disembelih. Kalau nak disembelih tak mengapa. Kalau nak digunakan untuk kenderaan tidak sesuai. Kerana kaki kuta ini ada penyakit dan dia tidak boleh berjalan jauh. Jadi oleh kerana pembeli itu nak sembelih, maka penjual itu pun puas hati. Kalau tidak, dia terangkan begitu dulu. Begitulah. Walaupun sudah barang kecacatan itu tidak nyata, tapi cacat, maka hendaklah kita menerangkannya. Hari ini orang menjual kereta, dia tidak beritahu kereta dia tu masalahnya. Dia nak jual kereta yang dah terpakai, dia tak beritahu pada pembeli. Dia sembunyikan kecacatan yang ada pada kereta tu. Bila orang beli pakai beberapa hari, rusak. Maka ini satu patutnya diterangkan. Kereta ni begini-begini, sebab itu saya nak tukar. Ada masalah ini. Itu. Walaupun tak laku, tak apa. Walaupun murah, kerana kita jelaskan. Dan pembeli puas hati. Itulah di antaranya. Termasuk penipuan yang haram ialah mencampur barang-barang yang baik dengan barang tidak baik. Kita menjualkan sekaligus dengan harga yang baik. Tujuannya untuk mengelirukan dan menipu pelanggan. Begitu juga dengan barang yang asli, barang original dicampur dengan barang tiruan, dijual dengan harga barang asli. Pembeli tak tahu, dia pilih-pilih kena yang tak baik. Ini satu penipuan. Dan antaranya lagi mencampur adukkan, menggunakan wang palsu. Dalam wang-wang yang sah tu ada wang palsu. Itu juga dilarang dengan keras. Jika pembeli memberikan wang palsu, kemudian mengetahui bahawa penjual itu akan menukar wang itu kepada orang lain dalam perjualannya nanti, tidak harus dan tidak boleh menggunakan wang palsu sama sekali. Tidak ada jalan lain baik bagi wang palsu itu melainkan kalau sesiapa mendapatnya dibuang saja. Kerana tidak boleh atau diserahkan kepada yang bertanggungjawab. Kerana tidak boleh kita nak mengelakkan daripada kerugian kita, kita bagi pada orang lain, seolah-olah kita menjadi pengedar pada wang palsu itu. Barang siapa yang tidak boleh melakukan demikian, tak sanggup nak membuang wang palsu, adalah menjauhkan diri. Jangan menerima wang palsu. Jangan gunakan wang palsu sama sekali. Kalau kita gunakan, kita berdosa. Kita nak, kerana kita rugi, kita takut. Kita gunakan kerana nak mengelakkan, nak mendapat ganti balik wang kita. Maka itu satu kesalahan. Kalau kita dah tahu, walaupun kita rugi, sangguplah menerima kerugian kerana kita tidak berhati-hati dalam menerima wang itu. Tak boleh kita, dan ternyata wang itu palsu, tidak boleh diedarkan lagi. Oleh itu jangan sekali-kali memberanikan diri untuk menukarkannya kepada orang lain. Kelak ia akan terus beredar, dan ini satu perkara yang dikira sebagai dosa
yang menyebabkan lebih banyak lagi dosa. Seluruhnya, penipuan boleh berlaku dalam perkara sukatan dan timbangan atau ukuran barang-barang yang dijual. Dalam hal ini, seorang peniaga hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam segala serba-serbi mengenai perniagaannya, terutama dalam ukur-mengukur, sukat-menyukat, timbang-menimbang, sebab bahaya dalam keduanya, dalam perkara itu amatlah besar. Bahaya dalam timbangan, sukatan, ukuran, mempunyai kain diukur mengikut meter. Jangan cuba mengurangkan walaupun sedikit. Sedikit pun berdosa. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin alladhina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Artinya, neraka wail, kecelakaan yang besar bagi orang yang mengurangi timbangan apabila mereka menimbang, menyukat untuk diri sendiri daripada orang lain, kita cukupkan. Tapi apabila menyukat untuk orang lain, untuk dijual atau menimbang untuk mereka, dikurangkan. Inilah satu perkara yang sangat-sangat dilarang. Ayat ini menerangkan beberapa macam perbuatan yang durhaka yang menyebabkan seseorang mengerjakan atau membuatnya jadi orang pujar, jadi orang jahat, orang durhaka yang akan menemui neraka Jahannam, neraka Jahim di akhirat nanti. Di sini disebut at-tatfif adalah suatu perbuatan jahat dalam urusan harta benda, iaitu timbang, menimbang, sukat, menyukat untuk kita dipenuh-penuhkan secukupnya. Bila menyukat untuk orang lain, dikurangkan dari yang cukup. Perbuatan tatfif ini, perbuatan seperti ini dinamakan tatfif. Perbuatan ialah menguntungkan diri, merugikan orang lain dengan jalan yang tidak halal dan tidak patut. Sebenarnya tidak syak lagi bahawa perbuatan tatfif itu dengan sengaja mengurangkan dalam soal jual beli, mengurangkan hak orang lain adalah satu perbuatan yang sangat-sangat dilarang. Allah menjanjikan kepada mereka yang melakukan demikian, iaitu satu azab yang disebut wail, neraka wail, ataupun kecelakaan yang besar di akhirat nanti. Wahai kaum muslimin, kecelakaan besar yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang tatfif itu hanya suka menipu atau mengambil harta orang lain yang amat sedikit. Sedikit benar yang dikurangkan. Beberapa meter, beberapa inci sikit. Kalau sukat, kalau ukuran. Ketimbangan pun beberapa yang hanya sedikit. Kalau sukatan pun sedikit. Itu pun dah dilarang. Bagaimana fikiran kita tentang mereka yang mengambil dengan yang tidak halal dan tidak sah harta orang lain, yang tidak lagi sedikit? Sedikit sudah dilarang. Tapi kalau merebut, orang yang merebut, merampas harta orang lain yang bukan layak untuknya, mengambil dengan paksa ataupun dengan rasuah yang
melibatkan ribuan ringgit, jutaan ringgit, ataupun pengubahan wang haram, ini tentulah lebih besar lagi. Apakah orang-orang seperti ini menyangka bahawa perbuatan itu untung? Nampaknya di dunia ni dia untung, tapi di akhirat nanti dia akan menerima kerugian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada peniaga pedagang, "Innakum walitum amran halakat fihi umam sabiqah al-mikyal wal mizan." Artinya, kamu telah diberi kuasa untuk mengurus suatu urusan di mana kebanyakan umat-umat sebelum kamu binasa kerana mereka itu dalam soal sukatan dan timbangan. Lantaran itulah kita selalu berlaku adil dan tidak menyanyai seseorang, iaitu bila menerima samalah dengan yang membeli. Jangan bila terima nak cukup, bila diberi nak dikurangkan. Dan berhati-hati dalam persoalan sukatan timbangan, kerana kiranya boleh biar ditambah lebih sedikit. Kalaulah ditimbang, biarlah lebih sikit, tak apa, jangan kurang sedikit. Mungkin sedikit apabila menerima. Kalau nak terima, tak apa, kurang. Kalau nak bagi kawan, biar lebih. Itulah yang utama dan afdal, bagaimana yang selalu dilakukan oleh para salafus salih. Antara mereka berkata, saya tidak mahu membeli neraka wail daripada Allah dengan lebihan sebiji buah kurma. Sebiji buah kurma ni menyebab masuk neraka. Timbang kurang sebiji. Itulah di antaranya. Di antara keutamaan yang patut disifati oleh para peniaga ialah meringankan hati, murah hati dalam soal orang yang membeli. Jika hendak dikembalikan barang yang dibeli, harus diterima semula. Jika seseorang penjual menjual barang, tiba-tiba pembeli datang balik, dia tak puas hati kerana barang ini ada kecacatan, kekurangan, nak ditukar balik, maka hendaklah diterima oleh pembeli. Jangan dia tak terima. Kau dah beli dah, sudah, aku tak terima lagi. Begitu juga adalah menangguhkan hutang bagi orang yang susah. Dalam kesempitan, beri tangguh, beri tempoh. Memaafkan orang yang suka melambatkan bayaran, memberi kemaafan kerana dia bayar lambat tu sebab dia ada masalah keuangannya. Bersedia meminjamkan orang yang meminta pinjam dan mencukupi hajat orang-orang dalam keperluan. Ini orang nak minta pinjam, nak berhutang, lah kita bagi kalau kita ada. Dan selalu memberi, menunaikan, menyempurnakan hajat-hajat orang yang hendak minta pertolongan. Inilah yang sepatutnya dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqala nadiman bayatuhu, aqala Allah asratahu yaumil qiyamah." Artinya, barang siapa melepaskan penyesalan orang dalam pembelitan, nescaya Allah melepaskan ketelajurannya, kesalahannya kelak pada hari kiamat. Kita tolong orang yang kesusahan di dunia, Allah akan menolong kita, membantu kita menyelesaikan masalah kita di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis sahih, baginda bersabda, "Inna Allah utiya bi'abdin lam ya'mal khairan qat, yura annahu kana yudayinu nas, wa kana ya'muru ghilmanahu bitaysir 'alal mu'sir wat-tajawuzi 'anil musir wa yaqul la'alla Allah yatajawazu 'anna, faqala Allah nahnu aula bidzalika minka fatajawazu anhu."
Artinya bahawasanya Allah telah datangi oleh seorang hamba yang tidak pernah berbakti di dunia sama sekali. Di dunia ni dia tak ada buat banyak kebajikan, melainkan dia sering memberi pinjaman kepada orang yang orang ramai. Sudah itu ia sentiasa mengingatkan para pekerjanya supaya memberi kemudahan untuk membayar hutang itu atas orang yang susah, dan memaafkan pula atas orang yang suka melengahkan bayaran hutang. Saya berkata kepada dirinya, moga-moga Allah memaafkan aku kelak di hari akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, aku lebih utama bersifat maaf daripada engkau. Lantaran itu Allah memaafkan atas semua kesalahan. Ini di antara adab atau sepatutnya dilakukan oleh seorang majikan dengan mengarahkan pekerjanya supaya bila memungut atau meminta menagih hutang, menagih pembayaran daripada orang yang berhutang atau minjam dengannya, telah memberi kelonggaran. Tak dapat bayar bulan ni kerana ada kesempitan, ada masalah dalam keluarga, maka minta ditangguhkan. Jangan pula bila ditangguh dinaikkan, dia kena denda. Disuruh pekerjaan yang beri kelonggaran, beri tempoh masa terhadap orang yang nak bayar hutang, dan memaafkan. Orang yang seperti ini Allah akan memberi kelonggaran, kemaafan terhadapnya pula di hari akhirat nanti, kerana Allah mengatakan, aku lebih pemaaf daripada kamu. Kalau kamu suka maaf orang, aku lebih pemaaf daripada kamu. Itu Allah akan memaafkan orang-orang yang suka memberi kemaafan kepada orang lain. Oleh itu adalah kita sentiasa memberi kemaafan dan kelonggaran kepada orang-orang yang berkeperluan dengan kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, kullu fardin sedekah. Arti setiap pinjaman itu dikira sedekah. Orang yang meminjam kepada seorang dan orang yang beri pinjam tu diberi pahala sedekah, walaupun dia dapat pungutan bayaran balik, tapi dia dapat pahala sedekah kerana memberi pinjaman kepada orang-orang yang memerlukan tadi. Baginda sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah as-sadaqatu bi asyri amsalha wal qardu bi samaniyah ta'ashar. Artinya, aku telah melihat di pintu syurga pada malam aku dinaikkan ke langit, iaitu ketika Isra' dan Mi'raj, bahawa sedekah itu diganda 10 kali ganda seumpamanya, manakala pinjaman pula diganda dengan 18 kali ganda. Memberi pinjaman lebih besar pahala daripada bersedekah, kerana orang yang diberi sedekah, mungkin ketika kita beri kepadanya itu, dia tidak berhajat kepada benda itu. Tetapi apabila bersedekah, apabila orang yang berhutang, dia sangat-sangat memerlukan kepada sesuatu barang, sebab itu dia berhutang. Orang yang berhutang amat memerlukan. Oleh itu, memberi hutang kepada orang adalah lebih besar pahalanya daripada memberi sedekah. Kerana orang yang menerima sedekah, mungkin dia tidak perlu sangat pada apa yang kita sedekah kepadanya, dia masih ada. Tapi orang yang berhutang, orang yang sangat-sangat memerlukan, maka memberi pertolongan kepada seorang dengan orang yang nak berhutang itu, nak meminjam itu adalah lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah
di antara perkara-perkara yang patut diberi perhatian dalam soal perkara yang berkaitan dengan jangan menipu sama sekali. Penipuan Allah amat dilarang. Dalam hal ini, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, menipu atau menirukan ialah menyembunyikan kecacatan atau mencampur adukkan barang yang asli dengan barang tiruan. Yang kedua, para peniaga bermurah hati berlembut dengan pelanggan dan selalu bersikap jujur. Ketiga, jangan menggunakan wang palsu atau mengedarkannya di kalangan masyarakat. Keempatlah, sentiasa berlembut dalam ketika menagih hutang dan memberi ruang masa kepada yang berhutang yang di dalam kesempitan. Yang kelima, jangan menipu sekali-kali dalam timbangan, sukatan, ukuran walaupun sedikit. Kerana sedikitlah menyebabkan seorang itu mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu dan dimasukkan dalam neraka. Yang keenam, orang menipu tidak akan diakui umatnya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, orang yang beri pinjaman mendapat pahala sedekah. Begitulah besarnya janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang pemurah dan jujur dalam soal perniagaan, jual beli dan sebagainya. Untuk itu, sekian dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajmain. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma akhrina min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wanshur alaina hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna na'udzika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba min du'ain la yustajabu lah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.